syaitan yang mendapatkan dan yang meninggalkan. Tiga orang itu. Jangan juga di tanah Tuhan, kita bisa. Nampak dua kan? Kita nampak. Ya Pak, betul Pak. Ya Pak. Kita nampak ramai juga. Baik, insyaAllah kita buka pengajian kita malam ini dengan kitab Sirah Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabihi wa syafiqatina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadral mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mati sudahkan atau imam kita lupa sudahkan terbilang dan datang puasa surau sidang jemaah muslimin yang dimana Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita banyak puji dan syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia setelah rahmat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dapat bersama sekali lagi tuan-tuan. Alhamdulillah saya pun selesai menjalankan umrah hari itu. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima umrah yang saya lakukan bersama dengan rumah saya. Istri-istri itu alhamdulillah. Jadi suasana sana memang kata tak putus, orang tak putus lah. Selain kan sentiasa ada bertukar ganti, orang sentiasa bertukar ganti. Habis kumpulan ni kumpulan lain dah datang, habis kumpulan ni kumpulan lain dah datang. Tak putus lah. Ada daripada Malaysia pun ramai, syarikat umrah Indonesia pun ramai, daripada Uzbekistan pun ramai, daripada Jordan, daripada Turki pun ramai, daripada Maroko, daripada China pun ada ramai nak betul bersilih ganti. Tak putus-putus. Kita ingat malam, bila malam tak ramai orang, malam orang Tutup pagi pun ramai lagi orang, subuh, siang, sentiasa ramai orang. Jadi kalau tuan ada rezeki, pergi ke sana dan tidak pun kita dapat buat umrah.
umrah yang pertama itu adalah umrah wajib. Umrah pertama adalah umrah yang wajib, kita kena lakukan. Umrah yang kedua itu dah sunat dah. Dan biasanya syarikat umrah paling tidak pun 3 kali umrah. Bila kita pergi sekali lah, kita travel sekali, paling tidak pun 3 kali. Biasa di Mekah sama ada 5 atau 6 hari. Madinah pun kita juga 5 atau 6 hari. Jadi dalam 5 hari di Mekah itu biasanya paling tidak pun 3 kali umrah dapat kita lakukan. Mungkin hari pertama kita dapat lakukan 1 umrah, hari kedua 1 umrah, hari ketiga 1 umrah yang lain. Hari yang lain itu biasa pergi ziarah-ziarah lah, ziarah-ziarah di kawasan dapat di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Cuaca di Mekah lebih kurang sama dengan Malaysia, tapi di Madinah sejuk. Cuaca dalam 20 darjah. Ada masanya bawah daripada 20. Bawah daripada 20 darjah. Sejuk angin. Maknanya kalau ada matahari pun dia tak menyengat matahari tu. Kalau kita matahari menyengat kan, dia tak menyengat. Dia macam nyaman gitu kan. Suasana di sebelah siang lah. Siang nyaman je. Itulah malam pukul 3 pagi memang sejuk gitu. Tapi orang sana boleh katakan tak tidur. Dia tak tidur. Kalau di Masjid Nabawi itu sentiasa ada orang dalam masjid Nabawi. Sentiasa ada orang iktikaf. Tapi kalau di Masjidil Haram dia lain sikit. Masjidil Haram dia tak bagi iktikaf. Dia tak bagi iktikaf. Sebab Masjidil Haram ni biasanya orang nak tawaf, nak pusing kan, jadi dia tak nak. Orang yang iktikaf ni mengganggu orang yang nak tawaf. Jadi tak bagi. Dekat nak azankan, abang dia bagi dulu. Bagi dulu. Itu pun di tingkat 1 lah. Tingkat 2 biasa di dataran biasanya orang yang nak buat umrah ataupun orang pakai ihram. Yang tak pakai ihram kena bersemayam di tingkat 1 ataupun tingkat 2. Tingkat 1, tingkat 2. Habis dia semayang kena beredar. Kalau di Mekah. Di Mekah habis semayang batu, lepas semayang batu biasanya dia semayang jenazah. Lepas semayang jenazah terus beredar. Dia tak bagi duduk lepak-lepak, duduk tikam-tikam, dia tak bagi. Kalau di Masjid Haram lah, dia tak bagi. Dia suruh beredar terus. Tapi kalau Madinah lepas semayang batu, semayang jenazah, tuan-tuan boleh tikam lagi. Dulu lepak-lepak dulu dalam masjid lagi. Boleh baring-baring dalam masjid, di Masjid Nabawi. Dia takkan halau. Tapi kalau di Masjid Haram lain, dia tak bagi. Sebab dia tak nak mengganggu orang yang melakukan tawaf. Sebab orang tawaf ada di tingkat bawah, ada di tingkat atas. Jadi tak nak kita menghalang laluan orang tawaf itu. Sebab ramai. Itikaf tu dekat dataran kan? Memang dalam kemudian tu. Dataran mana boleh itikaf? Itikaf mesti dalam. Kena itikaf mesti dalam Masjidil Haram. Kalau kita duduk kat kafe tu boleh lah. Kat mana? Kat dataran tu tak bagi lah tu. Di Mekah, di Haram dia tak ada kapet. Dia tak ada kapet. Di Haram tak ada kapet. Dia hanya tile dia. Tile ataupun mozaik kan. Dia tak ada. Dia tak ada kapet. Di Masjid Nabawi memang ada kapet. Kapet kan. Yang Haram dia tak ada. Dia ada tile saja lah. Sebabnya kalau semayang di Masjid Haram, kita kena bawa sejadah sendiri. Bawa sejadah sendiri, sama ada sejadah kecil ataupun sejadah besar. Jadi ulanglah kita atau bezanya di Masjid Haram dengan Masjid Nabawi. Okey. Baik, insyaAllah. Jadi kita bacalah kitab ni sikit.
kitab asas akidah ni tak baca kan orang lihat gitu. Okey. Dilihat kepada dalil wujud. Dalil wujud. Al-wujud maksudnya ada. Wujud ni termasuk dalam sifat nafsiah. Jadi sifat 20 dia terbagi pada 4. Daripada sifat 20 terbagi 4. Pertama sifat nafsiah, sifat salbiyah, sifat ma'ni dan juga sifat ma'nawiyah. Baik, apa dikatakan sifat nafsiah? Sifat nafsiah iaitu sifat yang disandarkan kepada zat itu sendiri dan bukan pada yang lain. Sifat nafsiah. Dia juga namakan sifat subutiyah. Sifat nafsiah mana sifat yang disandarkan kepada zat itu sendiri, mana zat Allah Ta'ala itu sendiri dan bukan pada yang lain. Kalau sifat salbiyah dinamakan juga dengan sifat adamiyah, iaitu sifat yang menafikan kekurangan pada zat Allah Ta'ala dan sifat yang menafikan kekurangan pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga sifat ma'ni. Sifat ma'ni dinamakan juga dengan sifat wujudiyah, pada sifat yang tetap ada pada zat Allah. Sifat yang tetap ada pada zat Allah. Kemudian sifat manawiyah dinamakan juga dengan sifat haliyah, pada sifat yang melazimi sifat ma'ni lagi tetap ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat ma'ni. Okey. Jadi sifat ma'nawiyah, sifat nafsiah dia ada satu je, itulah wujud. Wujud maksudnya ada. Wujud maksudnya ada. Mana artinya ada dimaknakan dengan tetap, benar dan sungguh yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, yang tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Yang tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Maka wujud di sini mengikut Imam Fakhr Razi dan Abu Mansur Maturidi, bukan dia ain maujud dan bukan dia lain daripada ain maujud. Maka kata kaul ini adalah wujud itu merupakan haliyah. Haliyah yang menempati antara ada dengan tiada. Tetapi pada pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, wujud itu ialah ain maujud. Ain maujud, iaitu wujud ialah zat yang maujud, kerana tidak disebutkan wujud melainkan pada zat Allah Ta'ala, pada zat. Itu bezalah. Beza di antara pandangan Imam Fakhr Razi, Abu Mansur Maturidi dan juga Abu Imam Asy'ari. Jadi ketiga-tiga ini merupakan pengasas kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Imam Fakhr Razi, Imam Mansur Maturidi dan juga Abu Hasan Asy'ari, semua mereka ini berbeza pendapat dalam beberapa keadaan. Contohnya berbeza pendapat dalam masalah wujud. Abu Hasan Maturidi dan Fakhr Razi dia kata wujud dia bukan ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud. Wujud bukan lain daripada ain maujud dan bukan ain maujud, bukan lain. Jadi dia tak beri aliyah. Aliyah ni menepati ada dengan tiada. Jadi katakan wujud itu ialah aliyah, menepati ada dengan tiada. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari berkata wujud ialah ain maujud. Ain dia, ain dia tu ain. Ain maujud, mana diri maujud. Ain itu diri kan. Ain itu maksudnya diri maujud, diri yang ada. Diri ada lah. Wujud ialah zat yang maujud, kerana tidak disebutkan wujud melainkan dengan zat Allah Ta'ala. Mesti diingat tentang percayakah wujud Tuhan. Tuhan itu ada bukan sahaja di sisi agama Islam, bahkan semua agama lalunya mengatakan Tuhan itu ada. Mana? Melainkan orang tak percaya dengan Tuhan lah, artis kan, dia tak percaya dengan Tuhan. Tapi yang lain-lain boleh dikatakan semua percaya pada Tuhan. Cuma Tuhan yang
mereka sembah tu tidak sebagaimana Tuhan yang orang Islam sembah. Di mana Tuhan yang kita sembah ni satu zat yang tidak nampak dilihat, yang tak boleh dilihat. Sedangkan pada tanggapan mereka, Tuhan mustahil tidak boleh dilihat. Tak boleh lihat macam nak sembah Tuhan. Jadi Tuhan mesti tak boleh dipegang, dilihat, dirasa dan sebagainya. Itu perbezaan Islam dengan selain kami Islam. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika tanya kepada mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi, biasanya mereka berkata Allah Ta'ala. Baik, kita tengok pada kitab ni. Ini kitab daripada Hakikat Beriman, dia mengajar kitab ni. Jadi begini dikata wujud ialah maksudnya ada. Allah Ta'ala bersifat wujud bermakna Allah Ta'ala ada dan tiada siapa yang menjadikannya. Kewujudannya tiada permulaan dan tiada kesudahan. Maha suci Allah Ta'ala pada sebarang had masa, sepadan, anggota dan alat. Dia tidak tertakluk dalam mana-mana arah yang hendak, mana tidak bertempat, iaitu ia adalah hal keadaan yang wajib bagi zat selama mana zat itu, selama mana ada zat, dan tidak disebabkan oleh suatu sebab. Maksudnya keadaan wujud ada itu sedia ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi satu pandangan satu pandangan. Ini kali ini lebih kepada pandangan daripada yang Imam Hasan Asy'ari. Karena Imam Hasan Asy'ari dia kata wujud ni satu benda yang tidak boleh tidak ada kepada Allah. Wujud ialah satu sifat yang tidak boleh tidak kena ada pada Allah Ta'ala. Sedangkan pandangan daripada Al-Qarazi dan juga Mas'ud Maturidi, wujud ialah bukan ain mawjud dan bukan ain mawjud, bukan selain ain mawjud dan bukan ain mawjud. Jadi maknanya dia hal yang ada. Pendapat dia ada dengan tiada, perbezaan pandangan di kalangan ulama sunnah wal jamaah berkenaan dengan wujud. Ada pula pendapat ulama menyatakan bila dah Allah Ta'ala itu ada, bila Allah Ta'ala itu wujud, tak perlu ada perkataan wujud lagi dia. Kalau Allah Ta'ala itu memang dah ada, macam mana nak perlu ada perkataan wujud lagi? Tak perlu lagi dah. Adalah perbezaan kata mereka. Baik. Jadi Allah Ta'ala tidak ada arah, tidak bertempat. Dan kita ada bertempat kiri, kanan, depan, atas, belakang kan. Kita bertempat. Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Kalau Allah Ta'ala bertempat, sama seperti makhluk. Macam tu. Baik. Dalil wujud, apakah dalil nakli wujud Allah Ta'ala? Alam ini dan sifat-sifatnya adalah baru. Mana ada yang menjadikannya. Jadi kalau tiada yang menjadikan alam, dan saya berlaku dua perkara yang membawa kepada ada dan tiada. Jika kedudukannya adalah sama, maka demikian adalah mustahil. Kenyataan bahawa alam ini menjadikan dalil wujud Allah Ta'ala, kerana alam ini tak boleh terjadi dengan sendirinya. Pada masa alam berwujud, adanya dan tiadanya itu sama pada timbangan akal, iaitu boleh tetap ada dan boleh tetap tiada. Apabila alam telah ada, hilanglah perkataan tiada. Bila alam tidak ada, maka hilanglah perkataan tiada. Tatkala itu kita ketahui adanya itu lebih berat daripada tiada. Yang demikian nyatalah ada sesuatu yang lain yang mengadakannya. Kerana mustahil sesuatu yang memenuhi ruang alam ada dengan sendirinya.
alam ini adalah daripada unsur jirim-jirim dan arat-arat yang baru. Mengetahui dalil baru jirim dan arat adalah menjadi dalil baru alam. Baru alam ini pula menjadi dalil kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya sebelum alam dijadikan, dia menepati di antara ada dengan tiada. Menepati di antara dengan ada dengan tiada, mana dua benda yang seimbang lah. Seperti neraca kan timbangan yang kita letakkan bebanan yang sama. Contohnya di piring yang sebelah kiri kita letak 50 kilo. Piring yang sebelah kanan kita letak 50 kilo. Nampak tak? Jadi alam sebelum diciptakan dia menepati dengan ada dengan tiada. Sama lah antara ada dengan tiada. Jadi bila alam telah dicipta, sudah tentu yang ada akan lebih berat daripada yang tiada. Kan? Sudah tentu yang berat, yang berat itu contohnya yang sebelah kiri tiada, yang sebelah kanan ada. Sebelum alam diciptakan, jadi menepati antara ada dengan tiada. Sama level lah. Ibarat jadi sebuah ulama kenaan dengan perkataan wujud ni lah, ada dengan tiada. Jadi bila Allah Ta'ala telah mencipta alam, jadi sudah tentu yang ada itu lebih berat daripada yang tiada. Siapa yang memberatkan dia? Allah lah yang memberatkan dia. Allah Ta'ala yang telah menciptakan alam tadi. Jadi alam itu telah menepati dengan tiada. Ada tu. Jadi beratnya alam tadi hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam. Jadi sebelum alam cipta, menepati ada dengan tiada. Baik. Jadi kenyataan baru alam ini menjadi dalil wujud Allah Ta'ala, kerana alam ini tak boleh terjadi dengan sendirinya. Pada masa alam berwujud, ada dan tiadanya itu sama pada timbangan akal, iaitu boleh tetap ada dan boleh tetap tiada. Apabila alam ni telah ada, hilanglah tiada. Bila alam dah wujud, hilanglah perkataan tiada tu. Tak kalau itu kita ketahui adanya itu lebih berat daripada tiada. Yang demikian yang telah ada sesuatu yang lain yang mengadakannya. Kerana mustahil sesuatu yang memenuhi ruang alam ada dengan sendirinya. Alam itu adalah daripada unsur jirim-jirim dan arat-arat yang baru. Arat ni lah kata seperti bertempat kiri, atas, bawah, kan, pendek, tinggi, kan, berkait dengan masa. Itu kata arat lah. Sesuatu yang dikaitkan dengan bertempat, bermasa, bertempoh, kan, itu dikatakan arat. Bentuk, tinggi, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, itu dikatakan arat. Macam kita ni dikatakan arat. Kita arat. Sebab kita ni bertempat. Kita duduk kat mana sekarang ini, kan? Allah Ta'ala tidak bertempat. Jadi Allah Ta'ala bukan arat, tetapi Allah Ta'ala bersifat. Sifat-sifat sempurna, kan? Jadi dari nakli sifat wujud Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa rabbis samawati wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Maksudnya, maka demi Tuhan yang kita urut, sesungguhnya apa yang disebut itu tetap benar, tak patut dilakukan, sebagaimana tak patut dilakukan. Benarnya kamu dapat berkata. Wujud pada pandangan Imam Fakhr Razi dan Imam Mansur Maturidi, bukan dia ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud, tapi dia merupakan hal yang menepati ada dengan tiada. Wujud pada pandangan Abu Hasan Asy'ari merupakan ain maujud.
yakni wujud lazat. Maksud kerana tidak sebagai wujud melainkan lazat. Jadi kedua pandangan ialah benar. Sama ada daripada Imam Mansur Maturidi atau Mansur Asy'ari, dua-duanya adalah benar. Jadi tak boleh lagi kena salahkan. Dua-duanya benar. Itu berkenaan dengan wujud. Habis kita baca hadis pula. Ustaz apa? Tak menjadikan tak gerak lagi ni. Puasa. Oh, puasa. Kita dah dekat nak puasa ni. Sekarang bulan apa? Rejab masuk. Besok dah masuk Rejab. Nampak? Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ngayo. Baik, insyaAllah. Baik, kita masih lagi membicarakan hadis yang kedua kan. Ada yang kedua berkenaan rukun iman, rukun Islam. Jadi kita lihat pada rukun Islam yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa. Tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa, kecuali orang yang uzur lah. Orang yang uzur, perempuan yang berhaid, nifas dan sebagainya kan, tak wajib berpuasa. Tapi yang selain itu, orang musafir pun tak wajib puasa. Orang puasa musafir. Tapi selain itu adalah wajib berpuasa. Tidak boleh tidak wajib berpuasa. Kadang-kadang budak kecil pun kadang dah puasa kan. Budak ternikah pun tak puasa. Ni orang tua pun tak puasa. Dah bertua, dah berjanggut kan. Rambut pun dah beruban, janggut pun dah putih, tak puasa. Masya Allah, malulah kan kita dengan budak-budak. Puasa menurut Islam berarti mencegah nafsu lahir dan batin dari segala yang darang, serta menguasai gerak geri badan dari melakukan sesuatu yang ditegah oleh hukum. Puasa wajib ditunaikan menurut ketentuan syariat. Allah Ta'ala meletakkan syariat puasa dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Hai orang-orang yang beriman, dibantukan kamu berpuasa sebagaimana dibantukan pada orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang tertentu yang kita kena berpuasa. Faman kana minkum maridan, barang siapa di kalangan kamu itu sakit, atau musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib dia berpuasa beberapa hari yang ditinggalkan tadi. Inilah tentang dalil kewajiban berpuasa. Dan bila bulan puasa biasanya semua sibuklah dengan cerita bab puasa je. Daripada 1 Ramadan sampailah kepada 29 Ramadan, semua cerita sibuk pasal puasa. Tapi bila dah ujung-ujung tu dia dah puas sikit. Orang dah sibuk pasal raya pula. Dah 28, 29 tu orang dah masjid dah suar pun kadang dah kuat, orang dah tak ramai dah. Awal-awal tu ramai dah. Masuk je Ramadan,
1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, ramailah, penuh lah surau, Masya Allah. Lepak-lepak sampai tak ada tempat lah nak semayang. Bila masuk minggu yang kedua, dia dah surut. Kan, dah surut. Masuk minggu ketiga lagi surut. Gitu. Minggu keempat dah semakin kurang. Korek tinggal lagi. Dia masih stay lah. Stay istiqamah, insya-Allah. Baik. Ayat tersebut menerangkan perintah puasa dan hukumnya pertalian dengannya, serta menjelaskan pula kaedah dan hikmahnya secara ringkas tetapi tegas dengan rangkaian perkataannya sedikit dan kemas. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi berpuasa untuk mencapai derajat takwa adalah hikmah atau faedah yang terkandung dalam puasa. Mudah-mudahan. Jadi kenapa didulukan kita berpuasa? Sebab nak mencapai tingkatan takwa itulah. Kerana berpuasa itu merupakan orang berpuasa biasalah dia akan uji dengan berbagai ujian kan. Jadi tu lapar, dahaga, kemudian mata pun nak kena jaga, telinga pun nak kena jaga, mulut jaga jangan celupa, jangan mengumpat orang dan sebagainya. Mana semua kata badan jagalah. Bila dijaga semua tadi barulah akan mencapai tingkatan takwa kepada Allah. Kita sebab dia semua ayat ujung semula pun tak takut dan takwa. Sebab kalau orang tak berpuasa dia tak akan mencapai tingkatan takwa. Kerana puasa ini ialah ibadah, dia dalam bentuk orang kata dibudul, ibadah dibudul lah. Menjaga daripada makan minum kan, ibadah dibudul. Kalau solat, ibadah badaniah, nampak pergerakan badan. Puasa dia tak nampak. Orang boleh kata dia berpuasa, tapi sebenarnya tak berpuasa pun, kan? Depan kita nampak dia berpuasa, belakang kita dia makan, kan? Dia masuk ke dalam non-Muslim, gitu kan? Dia masuk selamba, dia masuk. Ataupun mungkin depan tutup, kedai itu belakang buka, ya. Baik. Takwa yang dijadikan maksud, insya-Allah dulu. Takwa yang dijadikan maksud utama dari berpuasa ialah satu perkataan yang mudah disebut dan diingat, disebabkan amat sedikit hurufnya tetapi sangat banyak dan luas pengertiannya. Kan? Kata takwa ni ringkas je, tapi mendalamlah makna takwa tu. Imtisalul awamirillah wa ijtinabu nawahi bi sirri wa alaniya. Menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala kejahatan Allah Ta'ala. Sama ada nampak atau tak nampak pun tetap kita takwa. Terbukti dari bermacam-macam pengertian dan tafsiran para ulama dari beberapa jurusan ilmu. Di antaranya menegaskan bahawa puasa adalah untuk mencegah diri dan jiwa daripada penyakit dan kerosakan akhlak akibat dari nafsu yang tidak pernah dikawal ataupun dipelihara. Penegasan ini berdasarkan kepada perkataan takwa itu. Kerana tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dimaksud untuk mencegah kejahatan serta melihara dari terjerumus ke kancah maksiat yang merosakkan adalah pada kita bertakwa. Itulah pada takwa tu. Gitu. Dan banyak orang menggunakan slogan takwa. Sekolah-sekolah pun biasanya digunakan antaranya moto sekolah, moto untuk melahirkan generasi bertakwa, menghasilkan beriman, kan? Ulul albab dan sebagainya, berjihad, bertakwa, beramal, kan? Itu kan kan sekolah kan dua itu. Berilmu, berjihad,
bertakwa, beramal. Waktu sekolah, banyak sekolah agama buat macam tu, buat Tuhan. Sebab apa? Sebab pengertian takwa tu luas. Dia nak mengajar anak murid, pelajar-pelajar supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab dia letak moto tu bertakwa, bertakwa kepada Allah. Kan? Baik. Samping dengan berpuasa juga, dia akan mengawal perut kita. Kawal perut. Perut pun dia nak istirahat juga. Kalau sebelum berpuasa, perut kita pagi, sarapan pagi kan pukul 10 kan makan lagi, ngeteh pula. Kan tengah hari kan makan tengah hari pula. Petang kan ngeteh lagi. Malam makan malam pula. Betul tak? Jadi perut kita tu banyak bekerja lah. Bukan mana perut tak ada istirahat, perut ada istirahat juga. Dan kita tak makan, malah perut istirahat. Contohnya daripada subuh lepas sarapan pagi sampai tengah hari, dan perut kita tak rehat dia. Tapi bila bulan puasa, perut lagi banyak berehat. Lagi banyak mana 12 jam lah berkatakan. Jadi kita sahur tu kata lebih panjang. Subuh punya kita dah sahur sebelum subuh, dan kita berpuasa pada terbenam matahari. Tak? Jadi lebih pada 12 jam lah kita berpuasa. Kita untung lagi tu kan. Ada sebuah negara tu, dia punya tempoh puasa lagi lama. Kan? Sebab apa? Mataharinya lagi lama muncul berbanding dengan malam. Malam tempohnya sekejap, siang dia tempoh lama. Okey? Ada yang berpuasa lebih pada 12 jam. Ada yang berpuasa sampai 14 jam. Ada yang berpuasa sampai 20 jam. Cabarannya hebat. Cabarannya hebat. Dan kalau di luar negara berpuasa tak macam kita Indonesia. Malaysia ni berpuasa meriah. Meriah. Sana tak ada meriah. Luar negara tak ada meriah. Apalagi dikelilingi oleh orang-orang yang non-Muslim. Jadi nak meriah tu tak dapat lah. Kalau kita alhamdulillah meriah. Betul kan? Dalam Quran banyak disebutkan perkataan takwa yang diikuti dengan pengertian serta banyak pula didapati ayat yang menerangkan sifat orang-orang yang bertakwa dan anjuran untuk menjadi orang takwa sebagaimana pada ayat perintah puasa. Takwa seperti mana yang telah diterangkan, pengertiannya mengandungi makna memelihara diri daripada api neraka. Api neraka. Maksud takwa tadi. Kita usaha untuk jaga diri kita dan dimasukkan dalam api neraka. Takwa adalah sebaik-baik perkalaan yang berguna bagi manusia. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Ada apa tu? Wa tazawwadu, carilah perkalaan. Fa inna khairaz taqwa. Sebaik-baik perkalaan ialah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa adalah membuka jalan ke arah kemudahan suatu urusan. Takwa adalah sebab penghapusan dosa dan kesalahan. Kerana ini maka amatlah tepat pemakaian perkataan ini untuk menunjukkan hikmah berpuasa. Boleh kan? Cara. Belum. Apa lagi? Okey. Hasil takwa hasil daripada puasa dan dari amal-amal lain adalah satu derajat dan makam yang paling mulia dan tinggi dalam pandangan Islam. Menurut pengajar Quran, ukuran kemuliaan peribadi seorang tidak disebabkan
keturunannya atau kebangsawanannya atau kepandaiannya, kekayaannya, kedudukannya, gelarannya dan lain sebagainya. Tapi ukuran itu terletak pada takwa. Takwa itulah yang penting. Sebab pada pandangan Allah Ta'ala dia tak tengok pun. Mungkin pandangan manusia lain lah. Ada kacamata Allah Ta'ala, dia tak tengok pun kau ni bangsa apa, keturunan apa kan. Bangsa apa, keturunan apa, tak tengok. Semua sama. Semua sama. Kalau pergi haji ya, tengok semua sama kan. Semua berpakaian putih, tak ada berpakaian hitam. Lelaki berpakaian ihram, pakaian tidak berjahit. Semua pakaian tidak berjahit. Itu juga kalau pergi umrah. Pergi umrah semua kena pakaian tidak berjahit. Buatlah macam nak ikat macam mana. Tapi dah cara ikat kan. Tapi sebaiknya janganlah longgar. Kan terburai kan payah juga halnya. Itu. Dekat Mekah tu apabila contoh berlaku buat tawaf tu, orang kadang beribu-ribu dan buat tawaf. Dan macam-macam bangsa yang kita jemput. Dan Turki, Arab, dan Maroko, Maghribi, Algeria, Indo, Patani, Thailand, kan, India pun ramai, dan yang orang tabligh pun ramai, kan, macam-macam, jadi waktu tawaf tu semua pakai ihram kena ikat kuat, kan kuat tu dah pakai, dia pakai tali pinggang tu boleh. Tali pinggang seri tu dia boleh, walaupun dia berjahit, tapi tali pinggang jauh tu kan, itu boleh lah, sebab dia dikira sebagai aksesori. Tapi kain tu dia tak boleh berjahit, isi kain ihram, dia kena ikat kuat-kuat. Takut nanti orang ramai takut terbiak kain kita. Gitu. Apalagi orang Arab ni, dia suka pergi ke Kaabah. Dia nak sentuh Kaabah, dia nak cium Hajar Aswad dan sebagainya. Saya tengok, oh Allah, berlimpit-limpit, bersosak-sosak kat situ. Yang dah berjaya, dapat jaya kucuk ke pegang, dia nak keluar. Nak keluar ni nak masuk. Nak masuk ni nak keluar. Kan? Yang nak dapatkan pegang Kaabah ni satu bulan. Yang nak keluar satu bulan. Berasak-asak berlimpit. Betul? Tapi kita punya tim tak adalah macam tu. Kita orang buat tawaf dulu, habiskan tawaf. Tak ada nak sebut-sebut nak pergi bukan Kaabah. Saya ada nak sebut-sebut nak pergi cium Hajar Aswad. Sebab orang terlampau ramai. Kena pula cuti sekolah. Cuti sekolah pun ada ramai orang. Semua orang. Kadang-kadang ada jenis tertentu, ada yang jenis decross. Kita kan nak pusingan ikut lawan jam. Kita pusing lawan jam, dia pusing ikut jam. Ada cross kita pula. Aduh ya. Itu masalah itu. Yang kadang-kadang terputus dengan kita punya kumpulan. Itu sebabnya setiap kumpulan itu dia kena ikut kapal-kapal dan jangan pisah jauh. Apa betul? Bukan tawaf pun cukup. Bukan tawaf pun cukup. Dia bentuk kapal. Cium Hajar Aswad tu. Kalau keadaan atau ada sebatal tak jumlah yang dia ada ataupun boleh berjumlah jumlah yang baki dia. Dia tak boleh. Dia berbanding ke apa? Dia ada dua keadaan. Satu dia bentuk kapal. Yang kedua dia mata dia dah cium Aswad tu kan menurunkan badan dia kan dah apa kan. Mungkin dia tak apa. Dia kena kembali semula. Kena balik semula, kena mula balik.
Sebab dia dah berpaling kan. Berpaling. Dia kena buat bahu ni, kena belah gigi tu. Dia tadi baru ni. Kenapa? Yang ini dia kena buka. Bahu yang dia kena buka lah. Itibak. Mana itibak mana bahu dia kena buka. Tapi bila dah sa'i kan tutup balik lah bahu tu. Tapi waktu tawaf tu kena buka memang tu. Sunat lah. Sunat buka macam tu. Dan dia tidak boleh berpaling lah. Berpaling. Dia kena terus straight macam tu. Kalau tengok kadang-kadang dia cium macam tu kan, dia macam orang kata apa, orang tu je nak tu lah. Itu bukan orang Malaysia biasanya. Ya. Pakistan, Bangladesh pun ada. Macam-macam orang. Yang tak tahan tu kadang-kadang dia tiba-tiba cross tu. Kita dah menghadap ke sana kan, tiba-tiba 3 orang datang kan, sampai masa lunak 3 orang. Itu yang menyebabkan kita terputus daripada kumpulan kita. Dia putuskan, mengajar, menggagau orang cari tu. Kumpulan mana apa tadi kita punya mutawif, mana mutawif kita kan, dia dah lepas dah depan. Kita nak kena kejar dia pula. Kejar kita punya mutawif tu. Dia setelah orang Arab apa dia India dia sebab tinggi lah dia. Yang aku tu saya lagi ke? Mana? Bayar nak buat. Itu tak tahu lah Allah ada. Bayar. Kita bagi orang bayar apa tu? Orang tu yang bayar tu nak dapat tu. Kena ada lah. Kan saya batuk pun tak hilang lagi. Saya paling pada hal insyaAllah. Tutuplah majlis kan. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran wa ziyana fatayyarin wa lana qulubana atidan wa al-badra wa ta'afin. Allahumma kana bi Allah. Hada jamal marhuma wa tabarrukana bi ba'd tabarruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar walhamdulillah. Qablallahu minkum.